Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Akhirnya apa yang ditakuti oleh Daim Zainuddin benar-benar jadi kenyataan. Macam mana pun Daim nak menggelupurkan, nak meroyankan, nak buat apa, buatlah. Tapi yang pasti SPRM sudah dapat kebenaran untuk mendakwa Daim Zainuddin. Itu kata Azam Baki. Undang-undang tetap undang-undang, kebenaran tetap kebenaran, suka atau tidak, dakwa tetap dakwa. Jadi sama ada dia kaya sebelum jadi Menteri Keuangan atau semakin kaya selepas berhenti jadi Menteri Keuangan, itu belakang cerita. Yang penting dakwa itu perlu ada. Kalau ada kes, pertama. Kedua, kalau dapat kebenaran. Tapi sekarang sudah disahkan, SPRM sudah mendapat kebenaran untuk mendakwa Daim Zainuddin. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin sepatutnya sudah pun dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM ya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimanapun, pendakwaan terhadap beliau telah pun ditangguhkan oleh SPRM kerana Daim sedang dalam rawatan di hospital swasta atas masalah kesihatan yang tidak dinyatakan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sebenarnya sudah pun mendapat kebenaran. Sudah mendapat kebenaran untuk daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu lagi. Ramai orang kata Daim Zainuddin sebenarnya masuk hospital untuk melarikan diri, mengelak daripada didakwa, mengelak dari banyak-banyak lah dicakap begitu, dakwa lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan daripada orang ramai. Tapi sebenarnya kita pun tidak tahu sebab penyakitnya, masalah kesihatan tidak dinyatakan. Jadi apapun bagi saya, kalau dia memang masuk hospital, kalau doktor memang sahkan dia masuk hospital, memang dia perlu masuk di hospital lah. Cuma saja rupa-rupanya sudah pun mendapat kebenaran daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu. Beliau berkata pihaknya kecewa dengan doktor yang merawat Daim yang gagal berterus terang kepada pegawai penyiasat SPRM mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Jadi doktor pun kenalah beritahu kenapa. Ataupun ya memang ada akta mungkin kerahsiaan dan sebagainya. Walaupun begitu, menurut Azam Baki, dia kata kami dapat kelulusan untuk mendakwa Daim sejak seminggu lalu katanya. Buat kali keduanya di dalam Malaysia. Suami isteri bekas menteri kena dakwa. Pertama dulu siapa? Najib Razak dan Rosmah Mansur. Dua-dua kalah di mahkamah. Dua-dua kalah di mahkamah ya. Kali ini Daim Zainuddin dan istrinya, apakah bakal kalah juga di mahkamah? Apabila pegawai penyiasat memaklumkan peguamnya bahawa Daim perlu hadir ke mahkamah, peguam itu beritahu SPRM bahawa Daim telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kami buat semakan Daim memang dimasukkan ke hospital sebelum kami dapat kelulusan untuk mendakwa. Bagaimanapun sehingga hari ini kami tidak dapat memastikan mengapa dia dimasukkan ke hospital kerana doktor yang merawatnya tidak mendedahkan apa yang tidak kena dengan Daim Zainuddin. Katanya dalam kenyataan seperti yang dilaporkan oleh portal Malaysia Kini. Azam berkata Daim dijangka berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama dengan istrinya. Katanya berdasarkan situasi Daim, SPRM juga boleh membawa seorang hakim ke hospital
untuk menempatkan beliau supaya pertuduhan dapat dibacakan. Bagaimanapun, Azam Baki menegaskan langkah itu bukan pilihan pertama pihaknya, melainkan keadaan memerlukannya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tiba-tiba Naimah kata kuasa itu singkat. Oh, dia perli kan ni? Sebelum dia perli, dia pun kena sedar diri. Ayat itu, frasa itu, petikan daripada Shakespeare itu sebenarnya pun kena kepada Daim Zainuddin dan Mahathir juga. Kuasa itu singkat. Betul, manusia semua. Daim Zainuddin, Mahathir, keluarga Daim, keluarga Mahathir, Muhyiddin, Najib Razak, Anwar Ibrahim, semua sebenarnya kena sedar bahawa kuasa itu singkat. Kerana kuasa itu singkat, Tuhan boleh ambil pada bila-bila masa kalau dia mau. Buatlah yang baik-baik. Jangan cuba untuk melakukan apa-apa yang tak betul. Betul lah itu. Kuasa itu singkat. Jadi waktu berkuasa jangan buat sesuatu yang pelik, yang salah di sisi undang-undang. Kena sedar. Inilah yang terjadi sekarang ini. Ingat sampai bila-bila berkuasa kah? Ingat Anwar Ibrahim tak adakah dia punya peluang yang diberikan oleh Tuhan untuk berkuasa? Siapa kata kalau Tuhan mau pasti dia akan dapat juga. Jadi saya fikir ini kehendak Tuhan untuk jadi Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Kerana apa? Supaya adanya perasaan takut kepada pemimpin-pemimpin selepas ini, supaya jangan rosakkan negara Malaysia lagi dengan mensakau, dengan mencipta kekayaan luar biasa yang tidak pula mau diisytiharkan dengan betul. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kuasa itu singkat dan penghitungan menunggu mereka penghitungan menunggu mereka yang menyalahgunakannya. Betul. Penyelewengan pun sama. Sebab itu jangan suruh Mahathir meroyan. Jangan suruh pergilah pujuk Daim Zainuddin, suami kamu tu, pujuk dia baik-baik supaya jangan meroyan. Kerana memang betul, kuasa itu tak panjang. Kuasa itu tak panjang, pendek je pun. Jadi kalau kerana pendek, ambil peluang untuk buat benda yang baik. Okey. Naimah Abdul Khalid yang diheret ke mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytihar harta berkata dia akan membuktikan dirinya tidak melakukan apa-apa jenayah. Memanglah bukan buat jenayah. Tapi sekarang ini yang kamu didakwa di mahkamah bukan kerana kamu buat jenayah, tapi kerana kamu tidak isytihar harta dengan betul. Itu pertuduhan dia, rakyat Malaysia. Kamu harus faham. Dia tidak dituduh dengan jenayah. Dia dituduh kerana dia tidak isytihar harta dengan betul. Dia sembunyi harta, tidak ditulis di dalam pengisytiharan. Itu saja. Dia kata, saya kata kepada anda, Anwar Ibrahim, kuasa itu singkat dan penghitungan sentiasa menunggu mereka yang menyalahgunakannya. Siapa yang duluan buat? Siapa yang duluan buat? Anwar tak buat apa-apa salah. Azam Baki tak buat apa-apa salah. Diorang buat kerja dengan bagus. Sampai ambil apa, kutip-kutip Shakespeare punya apa ini, falsafah. Wah, pandai pula. Yang selebihnya dia kata sudah diketahui, katanya kepada media di kompleks mahkamah di Kuala Lumpur hari ini. Jadi ketikan yang diambil itu dia kata, man, proud man, dressed in a little brief authority. Betul lah. Nanti kita tengoklah siapa yang kena. Naimah Abdul Khalid hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mengisytiharkan 12 harta seperti yang dikehendaki oleh Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Disember lalu. Bagaimanapun, Naimah 66 tahun mengaku tidak bersalah. Sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi.
Naimah seterusnya berkata, jenayah yang sebenar adalah perancangan rapi untuk mencemarkan nama baik suaminya. Jenayah apanya? Ini adalah amanah yang diberikan. Susah jugalah. Serta melunaskan dendam politik terhadap keluarganya. Jenayah yang sebenar adalah memandulkan dan menyalahguna institusi utama negara seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara dalam melunaskan dendam politik, dia kata. Jenayah yang sebenar adalah menggunakan kuasa bagi tujuan pribadi dan bukan untuk kepentingan rakyat. Ini kepentingan rakyat lah ni. Dana rakyat, dana awam. Jadi, ini untuk kepentingan rakyat. Supaya rakyat tidak lagi rugi. Semua wang yang patut untuk diguna untuk majukan negara dapat dipakai dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca ini panjang lebar luahan hati si Naimah ni di Malaysia kini 23 Januari 2024. Tajuk dia, kuasa itu singkat. Naimah petik Shakespeare buat Anwar. Wah, bagus jugalah laporan dari Malaysia kini ini. Tapi ingat, ya, cermin diri dulu. Cermin diri dulu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.